tentang bisa. Apa tu bisa dalam ikan laga? Ikan laga ni ada bisa ke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Beta Selatan Channel. Alright, alhamdulillah masih sihat, diberikan lebih lagi rezeki. Okay, aku harap korang pun sama. Kita sama-sama teruskan kita punya tujuan dalam ilmu ataupun dalam hobi ikan laga. Okay, bagi aku hobi ni luar biasa, bukan sekadar hobi, sebab dia boleh menghasilkan income. Okay, so mana yang baru nonton ataupun baru jumpa aku punya channel, jangan lupa subscribe. Okay, bantu aku lagi untuk naikkan aku punya subscriber. Okay, untuk video kali ni aku nak ceritakan tentang benda ni, macam orang boleh dengar, anggap sambil lewa. Bagi aku dalam ikan laga ni ada bisa. Ikan laga tu ada bisa. Maksud aku bukanlah bisa yang apa macam ikan-ikan yang kat sungai, kat laut. Tapi dia tetap ada bisa kalau korang tak dapat kontrol. Okey, nanti aku akan ceritakan 3 jenis bisa yang ada pada ikan laga. Dengar dahsyat kan. Tapi newbie yang baru mungkin tak nampak bisa tu. Dia dalam diam-diam dia akan menjangkiti ataupun boleh kena bisa tu. Okey, sebab tu orang pun cakap hobi ni racun itu benar. So biasa dari racun tu, kalau tak digunakan ataupun tak diatasi, pedihlah dia. Okey, so nanti aku tunjukkan lah, aku akan ceritakan lagi. Dan aku belanja sikit aku punya farm breeding part aku dengan ni tempat pembesaran ikan. Alright, so jom enjoy. Okey, just nak tunjuk aku punya breeding part dia bising nak kucing ni. Okey, tengok breeding part aku pun lebih kurang yang macam mana video yang aku tunjukkan. Aku masih kekal menggunakan bekas yang kecil ni. Boleh cakap saiz pun sejengkal je. Okey, tinggi pun tinggi ni je. Lebar sejengkal, tinggi ni. So jimat sikit ruang. So satu rack ni aku boleh letak lebih kurang satu level 4. So kalau ada 3, sebab bawah ni aku tak letak sebab kadang-kadang aku risau banjir kan. So lebih kurang lah, lebih kurang dalam 12 spawn lah untuk satu rak boleh gunakan. Kalau nak pakai yang table besar pun boleh, terpulang ikut pada cita rasa ataupun kreativiti masing-masing. Okey, biasa ni lah part pertama aku selalu buat. Aku akan cari induk-induk yang mana baik. Bukan nak cakap baik lah, sihat. Okey, ada sikit variation colour. So aku nak pairingkan dengan macam candy ke AOC lah. So just nak dapatkan satu hasil yang mungkin lain daripada lain. Kita tak tahu result, dan aku pun tak pernah cuba lah, kita try. Tak salah untuk kita mencuba, mana tahu dia boleh keluar version baru. Kita tak jangka benda ni, tapi kita just lebih pada eksperimen lah. Bukan ni, tapi kalau dapat hasilnya yang baik pun boleh dijualkan, tak ada masalah. Ni pun tengah tunggu masa untuk dibreed. Masih tengah tunggu dia punya size lagi. Ni semua female-female yang baru melepaskan telur dia orang. Tengok, ada juga yang goyak. Tapi kebanyakan yang okey lah. Tapi ada juga yang mati, baby mungkin sebabkan sakit. Aku pun kadang-kadang breeding asal boleh cakap asal jadi. Macam ni hancur, amonorin, macam ada sikit yellow. Okey, kadang-kadang benda ni kita tak boleh jangka. Bukan nak cakap ada persen kita breed. Macam aku ni dah ada result lah sebenarnya. Okey, untuk kali ni aku breed lebih kurang dalam 13 spawn, 13 pair. Pelbagai juga dia yang jenis sama, ada yang pelbagai. Pun ada juga yang male mati, tak jadi. Bukan nak cakap aku buat 13 jadi. Tak. Benda ni kadang-kadang bergantung pada nasib ataupun faktor cuaca, ataupun faktor pairing sendiri, serasi atau tak serasi. Okey, so kita boleh tengok yang pair pertama. Tengok dia punya tu, male dia dah jaga. Ni dah jaga lah fry. Nak tahu dia jaga fry macam mana, dia akan duduk di bawah buih ataupun di bawah plastik tu. Dia dah duduk jaga bawah tu, maknanya dah ada. Kalau tak boleh perasan dia punya telur. Biasa kalau buih tebal sangat, susah untuk nak dapat tengok dia punya telur. Okey, so nak pastikan dia ada telur, kadang-kadang dia dah duduk bawah buih tu. Dia dah buat macam makan apa semua, maknanya tu dah ada fry tu. Dia dah manage fry tu. Okey, yang ni baru lepaskan telur. Kalau nak tengok
Korang nampak lah. Tu telur dia penuh. Mana jantan dia? Jantan tak ada. So jantan ada di bawah buih. Dia ada di bawah buih. So bila dia ada bawah buih tu maknanya dia dah jaga dia punya telur. So maknanya telur dah ada. Macam ni pun dah ada. Yang ni masih standby untuk fry dia. Ni dah ada fry yang tergantung dah start fry tergantung. Ni tak jadi. Okay, male dia bermasalah. Masa start pair kan dia okey. Okay, bila dia dah satukan dah lepas dengan female control pula. So male tu kurang aktif, agresif. Okay, ni pun dah jadi. Fry dia dah berkeliaran-keliaran tu. Ini makan telur. Dia ada telur itu hari. Lepas tu last suhu tak baik, stress, dia makan telur dia. Ini pun ada fry, sebab dia jaga bawah buih. Yang ni dah ada fry. Tepi tu semua dah penuh fry. Ni Pikachu kuning hitam lah. Koi yellow koi lah sebenarnya. Orang dia duk panggil Pikachu. Ni pun dah duduk bawah buih tu. Yang macam bergerak tu fry dia. Baru pandai nak berenang. Okay, yang ni gagal. Yang ni mati. Male yang mati. Hancur Female dia kerja kan. Hancur. Ni pun cakap kadang-kadang kita nampak dia macam serasi. Bila dah lepaskan Jahanam male pun jahanam. Sebab kemungkinan sizing male kecil sangat. Ataupun dia mungkin dah ada sakit ke. Kadang-kadang female ni memaksa. Dan dia akan kontrol dalam spawn ni. So female lagi garang daripada male. So dia boleh menyebabkan mati male. Yang ni bersama. Tu dah ada fry. Nampak tak berkeliaran-keliaran tu fry dia lah. Yang ni pun tak jadi. On the way lah. Tapi tak tahulah bila. Sebabkan ni sizing besar. Male tu kecil sikit. So mungkin proses tu lambat sikit lah. Aku masih menunggu. Paling lama pun seminggu aku tunggu. Tak ada aku akan tukar. Yang ni pun makan telur. Male Hamunurin makan telur. Ni telur semalam banyak ni. Penuh. Suhu tak betul. Kena bedal. Okay. So ada jugalah yang tak jadi. Bukan aku cakap aku punya tips semua berkesan. Tapi insyaAllah daripada persen 13, 9 yang jadi kira okey lah. Okay, 9 jadi daripada 13 okey lagi lah. Sebab tu kalau boleh breeding, jangan breed satu pair. So bila breeding satu pair, bila gagal tu benda tu akan jadi give up. Tak jadi kan. So korang kena buat lebih daripada satu pair, atau buat 2 atau 3 pair sekali jalan. So kadang-kadang 2 jadi, 1 tak jadi. Ni tangki simpanan ataupun tong beldi. Aku tempatkan induk-induk untuk sizing dia orang. So bila sizing dia orang aku akan keluarkan lah. Lebih kurang aku ada dalam 50 induk yang on the way nak menunggu untuk besar sizing dan untuk di breeding lah. Okay, tengok ikan. Ni semua habis ni, keluar kabut lagi ni farm. Mana yang nak datang tu minta maaf. Okay, ikan tak banyak dah tapi ada lagi sikit. Tengok. Ada juga air tengah tu ni yang itu hari lah. Uji gaji. Biar ada masalah sikit pada dia. Kalau jenis orang nampak macam cantik, letak harga 300-400 pun beli. Tapi kalau macam aku tak jual lah. Sebab dia ada masalah yang besar foul daripada dalam kelas dia atau dalam competition. So aku tak payah jual lah. Okay. Kalau aku jual pun insyaAllah nanti aku akan buat induk dia dan aku akan jual murah. Okay. Untuk ni selepas daripada bekas tadi, dah ada fry, dah start pandai makan dalam bekas, aku akan letakkan atau aku pindahkan kat sini. Ni dulu banyak ni aku dah clearkan semua. Kita tinggal yang ni. Aku buat yang bawah dia dulu. Ni penyediaan air aku lah. Ni bikin aku prepare ni dalam seminggu sebelum daripada bekas macam ni pindah ke sini. Lebih kurang ni aku dah standby seminggu awal. Okay, ketapang apa semualah. Pokok-pokok sikit. Pokok-pokok ni lebih bukan cakap cantik apa, lebih pada dia mampu. Dia boleh jugalah supply mungkin sikit makanan untuk baby tu lah. Sumber semua makanan juga kadang ada sikit. Kita tak nampak benda ni mikro. Ni yang dah seminggu. Okay. Ni pun dah seminggu. Ni yang baru lah 2 setup. 3 yang setup. Ni pun baru seminggu. Ni semua yang dah dipindahkan. Banyak ni penuh. Ni pun sama penuh.
Saya seminggu masih halus lagi lah. Ni buat dia ni belum pindah lah. Yang tu bawa kat atas lagi. Ni masih belum dipindahkan lagi. So nanti bila ni dah get ready baru aku akan pindahkan. So ni pun sama, nanti aku akan pindahkan juga kat sini. Dan ada sedikit sebab kawasan sini aku nak kena tinggikan lagi sebabkan kawasan banjir. Tengok kat sini. Ni pun aku akan upgrade dah tempat ni untuk breeding part. Okay. So breeding tak susah. Ni dalam masa umur dia macam ni, aku hanya gunakan BBS je. Ini BBS. Boleh nampak tak? Tak nampak lah. Kalau berperasan dia boleh bergerak. Dia gerak-gerak. Itulah BBS. Tu. Nampak dia gerak halus je. So aku refer ni sebabkan dia halus. Untuk baby 1 minggu 2 minggu ke bawah, aku refer pakai BBS. So bila dah dekat 3 minggu ataupun sebulan ke atas, bagilah Monia ataupun kutu air. Ni baru jah, tapi tak nampak lagi apa lah. Sizing pun masih kecil. Okay, so nanti aku ceritakan apa yang dimasukkan adalah dalam bisa ikan laga. Alright. So kita tunggu. Okay. So tadi aku dah tunjuk. Sebenarnya benda ni penting untuk breeding ni penting. Sebab ni pada aku lah, main ikan laga, bagi aku dulu aku dah mencuba semua benda. Jadi collector, simpan kat rumah, jadi player, jadi breeder ni best sebab hasil korang sendiri. Tu yang bestnya. So korang kena kuasai juga ilmu breeding ataupun part breeding ni juga. Sebab bagi aku, bila kalau korang dah keluar modal lebih ataupun banyak modal, tu yang boleh cakap akan pening kepala lah. Bisa juga tu pun salah satu bisa. Okay, just aku nak terangkan tentang bisa. Apa tu bisa dalam ikan laga? Ikan laga ni ada bisa ke? So bagi aku dia tak adalah bisa seperti ikan-ikan lain. Okay, bukan bisa yang tu aku maksudkan. Bisa ni adalah pada mental. Hati sakit. Bisa tu bila kena kau punya hati, kau punya mental akan sakit, akan koyak. So first ataupun bisa yang pertama yang kebiasaan player baru ataupun peminat-peminat baru akan kena adalah dia breed tak jadi. Breed tak jadi. Breed tak jadi. Beli pair dah mahal dah. Alright. So breeding dia bermasalah. Mungkin dari segi teknik dia. Teknik dia, cara dia ataupun pair tu tak berapa serasi lagi, tak cukup matang So benda tu bila dah keluar duit apa semua, beli pair mungkin harga tinggi female kau semua dah tahu harga female tinggi. Sebab tu kadang-kadang aku ada sikit lepaskan female yang murah untuk mengelakkan bisa tu kena pada pair baru. So bagi aku untuk permulaan tak perlu untuk keluarkan modal yang tinggi untuk nak start breeding. Okay, macam yang video yang lepas aku ada tunjukkan teknik breeding yang jimat, yang murah. So kau carilah pair yang murah. Cuba breeding yang daripada part yang pair yang murah, daripada dia baby sampai dia boleh membesar. So bila kau orang dapat atasi benda semua segala masalah dia orang, so kau barulah start pada breeding yang mungkin ada grade, mungkin ada baka yang mungkin lebih baik, mahal. So kau dah kurang sikit dia punya risiko tu. So bisa tu kau dah kurang. Kalau tak jadi pun kau orang boleh cuba lagi dengan breeding ikan yang murah lagi. Bila kalau dalam part besar tu, kemungkinan besar untuk tak jadi tu tipis sebab korang dah kontrol, dah tahu selok-belok dalam breeding tu. Okay, so bisa yang kedua ni, aku pun merasa juga benda ni, bisa ni pun sakit kat kepala. Okay, bila kau main dekat dalam ikan laga ni, bisa dia pada modal. Okay, modal dah habis keluar tanpa tujuan. Kau beli main bedal okay, beli sana, beli pen ni, beli pi, tapi kau tak tahu nak breeding. Dulu zaman aku main, breed female paling murah 250 satu ekor. Breed tak jadi. Modal dah habis, bisa dia sakit hati, nak give up, apa semua dah menyampah nak main. Ikan mati, macam-macam benda yang mempengaruhi minda, mempengaruhi mental kau. So bisa tu dah kena kat kau orang. Bisa ikan laga tu. Sebab tu aku panggilkan dia adalah bisa. Sebab bukan mudah nak main ikan laga ni. Dan ikan laga nampak mudah, kecil, tapi dia ada bisa tu yang
bukan sakit di anggota tangan apa semua, tapi dia kat hati tu, mental dengan hati tu yang buatkan kau mungkin give up, kau mungkin tak nak main lagi, kau mungkin fed up, harga seller macam apa kan. So benda ni boleh atasi, tak ada masalah. Benda ni boleh diatasi dengan kau kena pandai lah. Cari ilmu-ilmu sikit, pengetahuan untuk kurangkan bisa tu sikit. Alright. So bisa yang ketiga ni paling dahsyat. Sebenarnya paling dahsyat yang bisa nombor 3 ni. Okay. Bila kita come dalam dunia ikan laga, kita punya expect tinggi. Kita nak go lagi cepat. Kita nak cepat nak kalahkan orang tu, nak kalahkan. So yang aku masukkan adalah bisa bila korang main kom kalah. Tu ada setengah orang dia boleh terima kekalahan, ada setengah orang dia tak boleh terima kekalahan. So bisa tu bila datang pada kau kalah. Sebab ada setengah orang kalau dia main dia punya hasil breeding, mungkin bisa tu taklah teruk sangat. Ada yang setengah orang bisa dia sebabkan ikan tu dia dah beli dengan harga mahal, 2,000, 1,000 untuk jenis ikan yang tertentu. So bila dia kalah dan dia dah keluar modal gila-gila kat kom, kalah dan terus kalah. Kat hati tu memang sakit. Bila kena bakar pula dengan member, mental pun koyak. Tu yang jadinya keyboard warrior. Itulah tak bagus, ini tak bagus, cara dia saja yang bagus. Tu dah kena bisa tu. Bisa ikan laga tanpa dia sedar, dia dah kena bisa ikan laga. Dia tak macam ikan bisa semilang, bisa ikan-ikan yang bermisai, bisa pari apa semua, tu semua kena hospital. Kan. Ini bisa ni memang duduk boleh jadi murung. Boleh memberontak, semua ikan terbuang, semua terbalik tong apa semua. Ni bisa ni lagi dahsyat. Kau kena tahu bisa ni. Dia bagi aku 3 ni yang paling dahsyat lah bisa ni. Sebab yang ni pun aku pernah kena, tapi bagi aku ketiga-tiga bisa ni boleh dirawat ataupun boleh diatasi dengan ilmu. Sebab tu aku tekankan pada player baru, korang baru bukanlah modal korang menjadi ukuran. Bukan pada modal kau kaya ke, kau apa pangkat besar-besar, bukan itu menjadi ukuran kejayaan kau sesuatu penghobi tu ataupun player ikan laga, tapi ilmu dia. So pergilah mana-mana, jumpalah orang-orang yang berpengalaman, ataupun boleh lepak atau masuk dekat dalam aku punya YouTube channel. So insya-Allah aku akan letakkan macam-macam apa nak cakap pengalaman, ilmu-ilmu tentang ikan laga ni semua. So dia merosakkan kau punya modal sebenarnya. Memang ikan laga semuanya cantik, tapi tepat atau betul ke pada kedudukan dia, pada kelas dia, betul ke pada dia punya jenis, sesuai ke ciri-ciri dia ada pada jenis tu, bukan daripada segi sebabkan dia cantik. Kalau nak cakap cantik, semua ikan cantik, tak ada ikan yang tak cantik, betul tak? Alright, so bagi aku itu je bisa yang dulu aku takut nak kena benda ni. Dan aku pun sebelum jadi breeder, aku pun jadi player macam korang. Beli ikan, kena tipu. Ikan cakap com grade, ataupun cakap ikan ni boleh main com, tapi kalah. Tapi bila aku breeding, aku main hasil aku sendiri. Bila kalah pun aku puas hati. Bila menang lagi puas hati. Sebab apa? Hasil titik peluh, hasil daripada tangan kita sendiri. Alright. So benda ni yang best ni dalam ikan laga. Kau breeding, kau kontrol daripada kuasa breeding, kau keluarkan hasil kau sendiri. So bila ada kejayaan daripada hasil kau sendiri, kau dapat create income. Itu yang best. Itu yang boleh cakap seronoknya dalam ikan laga. Bukan bersegi kau nak main dan jual balik, main jual balik. Tak, dia benda hidup. Dia bukan benda collection. Dia bukan benda yang boleh cakap macam jam, macam motor. Tak, dia benda benda hidup. Bila masa dia boleh mati, dan macam mana nak kontrol dia daripada ilmu. So paling penting korang kena kontrol ilmu, korang kena cari ilmu banyak. Bukan dari segi modal tu pun penting tapi segalanya pada ilmu. Tak semua breeder, tak semua player nak bagi ilmu perlukan duit. Tak, daripada segi respect korang, daripada segi support korang, daripada segi individual tu sendiri. Alright, so sampai tahap ni je. InsyaAllah aku akan cuba share lagi untuk video-video seterusnya, dan aku akan cuba pergi ke farm-farm yang area-area Johor ataupun area dekat dengan aku yang mengeluarkan kualiti yang baik-baik, ataupun kedai-kedai yang boleh cakap cuci mata, complete barang dia. InsyaAllah aku akan cuba pergi. Tak semua kedai aku akan pergi, tak semua breeder aku akan pergi. Aku pergi akan khusus je
yang boleh cakap ada menghasilkan produk-produk yang terbaik. Alright, sama-sama kita jumpa lagi InsyaAllah. So mana yang belum subscribe, jangan lupa subscribe video aku. So bantu aku lagi. Dan boleh share, kalau nak share boleh, tak ada masalah. Nak komen untuk kebaikan boleh, nak komen untuk request video-video seterusnya, InsyaAllah aku akan cuba. Ada 3-4 orang yang dah request, aku akan cuba untuk buat benda tu. Alright, so kita akan jumpa lagi pada next video. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.